2022. InsyaAllah kita akan bermula tepat pada pukul 10.30. Okey, sebelum itu saya ingin membacakan sedikit panduan pembentangan. Okey. Okay, sementara kita menunggu para peserta-peserta yang lain, saya akan membacakan panduan pembentangan. Yang pertama sekali, terdapat 4 bilik maya untuk sesi pembentangan selari. Sila pastikan anda memasuki bilik maya yang betul untuk sesi pembentangan anda seperti mana yang telah ditetapkan dalam jadual pembentangan. Gunakan pautan bilik-bilik maya yang telah disediakan. Seterusnya, setiap sesi bilik pembentangan akan dikendalikan oleh moderator yang telah dilantik bagi memastikan pembentangan berjalan lancar dan mengikut jadual pembentangan yang telah ditetapkan. Manakala setiap pembentang wajib hadir di bilik maya pembentangan sepanjang sesi pembentangan berlangsung seperti yang telah ditetapkan dalam jadual. Pembentang dinasihatkan berada dalam talian lebih awal iaitu 15 minit sebelum sesi pembentangan bermula. Bagi setiap pembentang diperuntukkan masa pembentangan selama 20 minit sahaja iaitu 15 minit pembentangan melalui rakaman video, 4 minit sesi soal jawab secara live dan 1 minit transisi masa antara pembentang. Pembentangan rakaman video hendaklah tidak melebihi 15 minit. Sekiranya melebihi 15 minit, moderator berhak menghentikan pembentangan pada minit yang melebihi 15 minit berkenaan. Setiap pembentang wajib menghadirkan diri di bilik maya pembentangan masing-masing untuk sesi soal jawab secara live dan sesi soal jawab secara live untuk setiap pembentang akan diadakan sejurus selepas pembentangan rakaman video selesai. Ketika menjawab soalan yang dikemukakan, pembentang hendaklah membuka kamera. Soalan kepada pembentang akan dikemukakan melalui ruangan chat Google Meet selepas 10 minit pembentangan bermula. Soalan yang dikemukakan akan dibacakan terlebih dahulu oleh moderator yang bertugas sebelum pembentang memberikan jawapan. Hanya 1 atau 2 soalan maksimum diberikan bagi satu sesi soal jawab untuk tempoh 4 minit atau lebih sekiranya ada masa. Jika terdapat banyak soalan yang dikemukakan di ruangan chat pada satu-satu masa, moderator akan memilih 2 soalan yang terawal dikemukakan untuk diajukan kepada pembentang. Dan manakala panduan yang terakhir ialah sesi soal jawab akan ditamatkan awal oleh moderator sekiranya tiada soalan diajukan selepas 1 sehingga 2 minit sesi soal jawab berlangsung. Okey, sekian panduan pembentang tadi. Okey, maka insyaAllah kita akan bermula tepat pada jam 10.30. Kita masih ada masa selama 4 minit lagi. Sementara itu kita boleh menunggu peserta-peserta yang lain. Okay, sebelum tu boleh saya tahu adakah semua pembentang-pembentang kita pada hari ini berada dalam talian? Boleh saya tahu Puan Nur Azlinda dan Puan Khadijah ada dalam talian? Oh, belum ada dalam talian. Okey, Tuan Junaidi Muhammad, Tuan Rosli, Muhammad Fauzi dan Muhammad Hairul Nizam. Dah ada. Ada dah? Okey. Ya, dah. Terima kasih untuk respon. Puan Rosda Herawati dan Puan Rosnah? Ya, ada dalam talian. Ada? Tapi untuk minta maaf Puan, untuk saya tidak dapat buka kamera saya sebab ada masalah kamera, baru saya dapat kesan kemarin. Tak sempat untuk diperbaiki. Okey, tak apa Puan. Kita tidak masalah. Okey, terima kasih. Dan pembentang yang terakhir ialah Puan Dinda dan Puan Jessila. Ada dalam talian? Oh, belum ada lagi ya. Okey, sementara. Ada? Okey. Okey, terima kasih Puan untuk responnya. Okey, kita tunggu lagi lah dalam masa 3 minit lagi. Okey. Okey, sementara tu jam 3 minit lagi ya, kita tunggu.
Baiklah, Alhamdulillah kita sudah 10.30, so kita akan bermula dengan pembentang yang pertama. Sesi pembentangan kita akan dimulakan dengan menjemput Allahu Akbar, Puan Nur Azlinda binti Abdul Aziz dan Puan Hadijah Abdul Razak, yang mana pembentang akan membentangkan tajuk penggunaan saluran YouTube dalam PDPC dalam kalangan guru pendidikan Islam. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada moderator, urus setia, para pensyarah dan seterusnya rakan-rakan pembentang bagi seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2022. Baiklah, saya Nur Azlinda binti Abdul Aziz ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu penggunaan saluran YouTube untuk PDPC dalam kalangan guru pendidikan Islam. Okey, skop perbincangan kita ialah pengenalan, ulasan literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan serta rumusan. Sebagai pengenalan awal, dasar, gagasan, wawasan dan hasrat negara terutama dalam pendidikan negara ke arah teknologi global ada seiring dengan negara maju. Teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan, khususnya berkaitan dengan aspek pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang dalam anjakan pertamanya iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti, bertaraf antarabangsa serta anjakan ke-6 dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan maklumat bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Begitu juga pendidikan di Malaysia juga telah mengalami perubahan akibat daripada perkembangan revolusi industri 4.0. Okey, kita lihat sedikit ulasan literatur sebelum kita bincang atau kupaskan berkaitan dengan aplikasi YouTube. Moleknya kita lebih mengetahui apa itu ICT. ICT merujuk kepada teknologi, hardware, software, telecommunication dan networks. Sesuatu yang nyata, contohnya komputer peribadi, servers, routers, kabel, telefon dan sesuatu yang tidak nyata, contohnya software. Manakala apa itu multimedia? Multimedia diklasifikasikan sebagai apa-apa gabungan teks, grafik, bunyi, animasi dan video yang dihantar dan dikawal oleh komputer. Baiklah, apabila kita sudah faham makna ICT, makna multimedia, maka beralih kita kepada apa itu YouTube. YouTube adalah laman web untuk berkongsi video yang dimuat oleh pengguna melalui internet. Oleh itu, ia adalah perkhidmatan hosting video. Istilah ini berasal dari bahasa Inggeris you yang bermaksud anda dan tube yang bermaksud tube, saluran, tetapi digunakan dalam bahasa Selangor sebagai televisyen. Oleh itu, makna istilah YouTube ialah anda menyiarkan atau saluran yang dibuat oleh anda. Jadi maknanya di sini YouTube ini adalah satu komponen penting di dalam ICT yang melibatkan multimedia. Kenapa pengkaji ingin mengkaji berkaitan dengan teknologi ini? Kerana teknologi aplikasi YouTube ini merupakan trend terkini ya, penggunaan saluran YouTube untuk pengajaran dan pemudahcaraan ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru-guru di Malaysia, dan ini tidak terkecuali dalam subjek guru pendidikan Islam. Penggunaan saluran YouTube ini boleh dilakukan melalui rakaman video, boleh juga secara live streaming dan sudah pastinya memerlukan rangkaian internet yang baik. Terusnya kita beralih kepada metodologi. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kualitatif, iaitu kajian kepustakaan dan pemerhatian pengkaji. Seterusnya kita beralih kepada dapatan dan perbincangan, iaitu pengkaji mendapati terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan penggunaan saluran YouTube untuk PDP. Iaitu pertama dari aspek kesediaan guru yang merangkumi perbincangan berkaitan dengan pengetahuan guru itu sendiri, sikap serta minat. Menurut Nurul Farhana Rera dan Muhammad Faisal Muhammad 2021,
kajian mereka mendapati bahawasanya tahap kemahiran guru pendidikan Islam masih di tahap yang sederhana dan tahap sikap guru pendidikan Islam juga di tahap yang sederhana. Dan ini juga telah disokong oleh Nurul Farhana et al. 2021 bahawa tahap sikap GPI guru pendidikan Islam terhadap PDP atas talian masih di tahap yang sederhana. Seterusnya aplikasi ICT. Okey, aplikasi ICT, cabaran yang kedua dalam pelaksanaan aplikasi menggunakan ICT ni, terutamanya penggunaan YouTube ni, saluran YouTube ni, masih lagi terdapat guru yang kurang mahir, iaitu masih di tahap yang sederhana. Menurut Razila et al. 2019, tuntutan terhadap penerapan penggunaan teknologi digital menjadi satu bebanan kepada setengah guru di mana mereka lebih menggembari cara atau kaedah yang tradisional. Okay, seterusnya ialah isu global. Pengkaji mendapati bahawasanya 3 tahun terkini ni sejak berlakunya pandemik wabak COVID-19 ni pada tahun 2020, Mac 2020, telah berlaku orang kata perubahan yang drastik lah ke arah yang melibatkan dan juga fasa peralihan pandemik, epidemik dan endemik. Penggunaan ICT ataupun multimedia ini, terutamanya saluran YouTube ni menjadi pilihan utama kepada guru dan pelajar dalam mencari bahan-bahan untuk pendidikan. Pandemik COVID-19 ni memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan manusia kini yang menjejaskan keseluruhan institusi sosial. Akibat daripada pandemik COVID-19 ni menyebabkan kementerian dan juga kerajaan telah mengeluarkan satu dasar iaitu memberikan sokongan dalam melaksanakan program pembelajaran jarak jauh berskala besar dan telah memberikan cadangan untuk menggunakan aplikasi atau platform pendidikan terbuka yang boleh digunakan oleh sekolah dan guru untuk mencapai pelajar dari jauh. Jadi pengkaji mendapati bahawa salah satu platform yang sangat bermanfaat, yang sangat mudah untuk diakses adalah aplikasi YouTube. Kerana dia mencorakkan pembelajaran yang sungguh menyeronokkan, mudah dihadam dan senang diakses bagi memudahkan pembelajaran sepanjang tempoh belajar dari rumah. Walaupun sekarang sudah era endemik, tetapi penggunaan YouTube, saluran YouTube ni masih lagi diterima sehingga sekarang. Okey, kita lihat pula implikasi penggunaan YouTube ini. Kita lihat kepada dua aspek, iaitu guru. Kita mendapati apabila guru mahir, guru berpengetahuan, guru proaktif, kita dapat melihat keyakinan dan menambahkan kecelikan IT terhadap guru pendidikan Islam itu sendiri. Dapat menjimatkan kos sumber kewangan dalam urusan penyelenggaraan yang lain, mudah akses di mana-mana sahaja. Manakala dari aspek murid dapat melahirkan murid yang minda kelas pertama, generasi Z yang lebih ke depan, kemudian dapat menjimatkan masa pelajar, maksudnya mudah pelajar cari bahan tu dengan cepat, kemudian meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Seterusnya kita lihat juga kesan yang baik positifnya juga ialah kita tahu penggunaan YouTube ni dia bersifat universal. Jaringan networkingnya tu bersifat universal, menyeluruh. Kita boleh merentas kurikulum, boleh berkongsi idea pendidikan kepada guru di lain sekolah, murid di lain sekolah. Kita dapat berkongsi ilmu pengetahuan ni, berkongsi pengajaran, berkongsi pendidikan, merentasi benua. Seluruh dunia boleh akses. Baiklah, kita beralih pula kepada cadangan penambahbaikan, iaitu pengkaji mengharapkan walaupun sudah ada, tapi perlulah ditambah baik dan dijadikan kursus ICT yang bersistematik di peringkat KPM, JPN, PPD dan juga sekolah. Kemudian sikap keterbukaan sekolah untuk menerima suatu perubahan yang memberikan manfaat kepada guru dan pelajar, iaitu barisan pihak pentadbir yang
menghargai, okey? Maksudnya menerima suatu pendidikan yang baru, pendidikan yang trend yang terkini, dan dapat diadaptasi oleh guru dan pelajar. Wujudkan satu komuniti atau pasukan ICT sekolah sebagai mentor kepada semua guru. Penghargaan, perlulah juga memberi penghargaan dan sokongan padu daripada semua pihak kepada guru-guru yang sukarelawan, yang maksudnya guru-guru yang proaktif, yang kreatif dalam menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik. Kemudian usaha kerajaan dan pemegang taruh yang berterusan, iaitu dalam mempertingkatkan dan memperluaskan jalur lebar rangkaian internet di seluruh pelosok negara, di kawasan-kawasan pedalaman, dinaik tarafkan internet. Kemudian guru perlu lebih proaktif dan kreatif sebagaimana yang sekarang ini kita kenali seperti Akademi YouTuber Malaysia. Berapa seribu lebih guru yang terlibat dalam pembikinan video-video pendidikan dan pendidikan secara langsung menggunakan streamnet YouTube. Walau bagaimanapun, untuk subjek pendidikan Islam, guru yang terlibat dengan aplikasi YouTube secara langsung ni, dalam AYU ni dan Akademi YouTuber ni masih belum mencukupi. Data yang diperoleh daripada Akademi YouTuber Malaysia, hanya 56 orang sahaja guru pendidikan sekolah menengah yang terlibat secara langsung penggunaan saluran YouTube untuk PDPC. Oleh itu, secara konklusinya, konsep ini membincangkan kepentingan cadangan kepada para pendidik berkaitan dengan saluran YouTube sebagai satu medium yang memang baik, yang tidak kurang hebatnya dalam menangani isu dan cabaran dalam PDP. Pandemik yang telah berlaku secara langsung membuka minda pemikiran guru dan murid perlu kepada celik teknologi maklumat di samping menerapkan kreativiti, inovasi dan penerapan nilai. Namun, segala usaha dan alternatif yang dicadangkan, jika tidak ada kesepaduan dan gabungan tenaga daripada semua pihak, sudah pasti guru akan terus berhadapan dengan cabaran dalam menjalankan PDP secara dalam talian maupun luar talian. Akhirnya menyebabkan kepincangan dalam institusi pendidikan itu sendiri, sekaligus motivasi dan keterlibatan murid dan guru juga akan terjejas. Ini adalah sebahagian daripada rujukan pengkaji. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Untuk makluman, Puan Nur Azlinda binti Abdul Aziz dan Puan Khadijah binti Abdul Razak merupakan wakil daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Puan. Okay, memandangkan Puan Nur Azlinda berada dengan kita bersama di talian, mungkin kita boleh beri masa selama 2 minit, mana tahu ada para peserta yang mahu memberikan soalan. Peserta juga boleh memberikan soalan di ruangan chat ataupun bercakap sendiri bersama Puan Nur Azlinda. Kita bagi 2 minit. Okay, ada sesiapa yang berminat untuk memberikan soalan?
Okey, nampaknya pembentangan daripada Puan Nur Azlinda tadi sangat cukup difahami oleh para peserta. So mungkin apapun, terima kasih sekali lagi kepada Puan Nur Azlinda dan sahabatnya iaitu Puan Khadijah Abdul Razak di atas pembentangan yang baik tadi. Okey, jadi seterusnya kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan kita dengan menjemput peserta yang kedua yang mana iaitu Dr. Junaidi Muhammad Hashim, Dr. Rosli Hamid, Tuan Muhammad Fauzi Muhammad Nur dan Tuan Muhammad Hairul Nizam Jamil. Adakah mereka ada bersama dengan kita? Kalau tidak silap saya ada kan? Okey. So, boleh kita mulakan kita punya sesi pembentangan? Okey. Okey. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut adalah kertas yang akan dibentangkan bertajuk Teras Pengajaran Mengajar Konten Subjek Pendidikan Jasmani Siswa-siswi Program Diploma Pasca Siswaza Pendidikan PDPP Ambilan Jun dan Oktober 2021 berasaskan model proses kurikulum WILA 1967. Ini adalah pasukan pembentang yang terdiri daripada Dr. Junaidi bin Muhammad Hashim, Dr. Rosli bin Hamid, Encik Muhammad Fauzi bin Makno dan Encik Muhammad Hairul Nizam bin Jamil dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim dan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Perguruan ialah satu profesi yang bermatlamatkan pembentukan insan yang sempurna agar manusia itu mengerti tentang peranan dan tanggungjawab mereka terhadap diri, keluarga, masyarakat, alam yang mereka diami serta terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam konteks masyarakat moden hari ini, perkataan guru membawa makna yang sangat luas. Setiap individu yang melibatkan diri mereka secara formal atau tidak formal dalam proses mendidik yang melibatkan penyampaian ilmu pengetahuan atau kepandaian kepada seseorang individu atau kelompok individu digelarkan sebagai guru. Bagi mencapai matlamat pendidikan negara, ia harus bermula dengan guru kerana gurulah yang bertanggungjawab mendidik, membimbing, mengasuh, membentuk tingkah laku dan menjadi role model bagi pelajarnya. Oleh itu, bakal-bakal guru yang dihasilkan harus berkualiti, beretika, bersahsiah dan berpersonaliti mulia. Berasaskan kepada kenyataan-kenyataan tersebut, penyelidik berminat untuk mengkaji tahap penguasaan konten pelajar elektif pendidikan jasmani dengan menjadikan kurikulum pendidikan jasmani sebagai instrumen. Proses pembentukan kurikulum tersebut berdasarkan model proses kurikulum WILA 1967. Menurut WILA, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kurikulum atau disiplin kurikulum yang dipertimbangkan oleh perancang kurikulum, iaitu kehendak dan keperluan murid, kehendak dan keperluan negara serta kehendak sarwa jagat. Berikut adalah model proses kurikulum WILA yang terdiri daripada 5 item. Kaedah kajian tinjauan atau survey digunakan kerana penyelidik boleh mendapatkan maklumat secara langsung daripada responden dalam tempoh yang singkat. Sampel kajian ini terdiri daripada 31 orang siswa-siswi PDPP Meja Pendidikan Jasmani yang terdiri daripada 16 orang siswa dan 15 orang siswi dipilih secara bertujuan atau purposive sampling kerana sampel tersebut memiliki karakteristik yang diperlukan dalam kajian ini. Bagi mengenal pasti penguasaan teras pengajaran mengajar atau knowledge based on teaching, keyword, penyelidik telah mengkategorikan subjek-subjek major tersebut kepada 4 disiplin yang utama, iaitu kurikulum pendidikan jasmani dan kesihatan, pedagogi pendidikan jasmani dan kesihatan, pentaksiran dalam pendidikan jasmani dan kesihatan, dan pendidikan jasmani suaian dalam pendidikan inklusif.
Proses pembentukan disiplin konten subjek adalah berdasarkan kepada model proses kurikulum Wheeler 1967 yang merangkumi 3 komponen yang utama iaitu kehendak dan keperluan murid, kehendak dan keperluan negara serta kehendak sarwa jagat. Berikut adalah dapatan kajian. Analisis statistik deskriptif, skor min dan CCM piawai. Semua komponen kajian bagi guru pelatih lelaki dan perempuan elektif pendidikan jasmani. Seterusnya adalah norma skor mentah tahap penguasaan konten subjek keseluruhan yang terdiri daripada 5 tahap: cemerlang, sangat baik, baik, sederhana dan lemah. Berdasarkan grade norma yang dihasilkan berdasarkan min dan CCM PAY, analisis perbandingan dari segi bilangan dan peratus antara siswa dan siswi bagi penguasaan teras pengajaran mengajar atau knowledge based on teaching secara keseluruhan mendapati 2 orang siswa mendapat tahap cemerlang dengan mewakili 13% berbanding dengan 1 orang siswi yang mendapat cemerlang dengan mewakili 7%. Bagi tahap sangat baik, siswa 38% yang mewakili 6 orang, manakala bagi siswi pula 4 orang mewakili 27%. Tahap baik menunjukkan 8 orang siswa iaitu 50% berbanding 7 orang siswa mewakili 47%. Bagi tahap sederhana, terdapat 2 orang siswi yang mewakili 13.3% dan bagi tahap lemah menunjukkan terdapat 1 orang siswi yang mewakili 7%, manakala tiada siswa dalam tahap sederhana dan lemah. Hasil kajian menggunakan analisis statistik inferensi kaedah ujian T sampel tidak bersandar menunjukkan nilai T adalah signifikan. Keputusan analisis ujian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min tahap penguasaan konten subjek keseluruhan bagi siswa dan siswi PDPP meja pendidikan jasmani di IPG. Kesimpulannya, faktor jantina mempengaruhi dan memberi kesan ke atas skor pencapaian penguasaan teras pengajaran mengajar atau knowledge based on of teaching. Hasil analisis oleh penyelidik, siswa lebih mendominasi konten subjek daripada siswi. Walaupun 2 orang sahaja siswa yang mendapat tahap cemerlang, namun peratusan yang tinggi itu menunjukkan mereka mempunyai kesediaan yang tinggi dalam penguasaan teras pengajaran mengajar atau knowledge based of teaching berbanding siswi yang hanya 1 orang sahaja mendapat tahap cemerlang. Faktor yang paling jelas ialah guru pelatih perempuan atau siswi kurang bersedia atau tidak membuat persediaan untuk menghadapi ujian bertulis bagi menilai penguasaan teras pengajaran mengajar atau knowledge based on of teaching, kerana lebih memberi penumpuan kepada keluarga di mana semua siswi tersebut telah berkeluarga dan mempunyai anak kecil yang berumur kurang dari 4 tahun. Dapatan kajian ini juga berjaya membuktikan dapatan pengkaji lepas tentang perbandingan akademik antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan lebih menunjukkan pelajar perempuan mendominasi akademik adalah kurang tepat kerana dapat faktor lain yang mempengaruhi dapatan tersebut, iaitu faktor sokongan pembelajaran. Hasil kajian penyelidik beserta dapatan kajian lepas jelas menunjukkan siswa lebih mendominasi tahap penguasaan teras pengajaran mengajar atau knowledge based of teaching daripada siswi dalam pendidikan jasmani. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Muhammad Hairul Nizam Jamil dan pasukan pembentang beliau.
daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim dan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Okey, seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, soal jawab kita akan berikan masa selama 4 minit. Mana-mana peserta yang berminat untuk memberikan soalan dan bertanya, bolehlah bertanya kepada pembentang kita pada hari ini. Okey, soalan juga boleh di-type di ruangan chat ya. Boleh jemput kepada yang ingin menyoal. Okey, memandangkan slide yang disediakan oleh Tuan Muhammad Hairul sangat jelas dan isunya sangat difahami oleh rakan-rakan pembentang. Soalan kita tiada lah ni kan. Okey. Jadi apa pun terima kasih kepada pembentang Cik Muhammad Hairul Nizam Jamil. Okey, di atas pembentang yang baik tadi. Okey, maka seterusnya kita akan meneruskan kepada pembentang yang ketiga, iaitu daripada Puan Rosda Herawati Hamid dan Puan Rosna alias Kamalam Abdul Razak yang membawa tajuk Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Personaliti Guru Besar terhadap Prestasi Guru Sekolah Rendah di Sabah. Okey, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rosda Herawati binti Hamid dan Dr. Rosna alias Kamalan Abdul Razak akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pengaruh Kecerdasan Emosi Personaliti Guru Besar terhadap Prestasi Kerja Guru Sekolah Rendah di Sabah. Pengenalan. Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi tunjang utama dalam menetapkan matlamat dan agenda pendidikan di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan visi dan misi seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan dasar pendidikan. Oleh itu, KPM bertanggungjawab untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 melalui anjakan yang kelima mensasarkan kepentingan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Zuraida Abdullah 2016 menegaskan bahawa
Sekolah yang berjaya adalah merujuk kepada kepimpinan sekolah yang dinamik. Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadaan kerja yang produktif. Kecerdasan emosi guru besar memberi kesan terhadap prestasi kerja guru. Nurul Hudani et al. 2013. Pernyataan masalah. Kajian kecerdasan emosi jarang dilakukan di Malaysia. Sazali Yusof 2016. Kebanyakan kajian tertumpu kepada kajian kecerdasan emosi guru. Kajian kecerdasan emosi guru besar amat terhad dan sukar diperolehi. Oleh itu, kajian ini berusaha mengisi jurang kajian dengan mengenal pasti sama ada wujud hubungan dan pengaruh kecerdasan emosi guru besar terhadap prestasi kerja guru. Personality. Personality guru besar merupakan aset kepimpinan yang boleh dikelaskan dalam grade berkualiti. Abdul Said et al. 2017. Penyataan masalah. Kajian kesan dimensi personaliti guru besar terhadap prestasi kerja amat kurang dijalankan oleh mana-mana penyelidik. Nur Hasriza 2016. Kebanyakan kajian tertumpu kepada kajian personaliti guru. Kajian personaliti guru besar amat terhad dan sukar diperolehi. Justru, kajian ini akan menilai dan menjawab persoalan hubungan dan pengaruh personaliti guru besar terhadap prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Tujuan kajian. Kajian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan bagi meneroka secara mendalam hubungan dan pengaruh kecerdasan emosi dan personaliti guru besar terhadap prestasi kerja guru. Dapatan kajian boleh dijadikan panduan dalam meningkatkan prestasi kepimpinan sekolah, membantu mengukuhkan keyakinan KPM untuk menempatkan pemimpin yang berprestasi tinggi di sekolah bagi memastikan kejayaan organisasi. Panduan kepada KPM dalam memilih dan melantik guru besar agar sekolah yang ditadbir oleh pemimpin yang berwibawa dan berprestasi tinggi. Alimuddin 2010. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti hubungan kecerdasan emosi guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Soalan kajian, adakah terdapat hubungan yang signifikan kecerdasan emosi guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah? Hipotesis kajian, tidak terdapat hubungan yang signifikan kecerdasan emosi guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Objektif kajian yang kedua, mengenal pasti hubungan personaliti guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Soalan kajian, adakah terdapat hubungan yang signifikan personaliti guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah? Hipotesis kajian, tidak terdapat hubungan yang signifikan personaliti guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Objektif kajian yang ketiga, mengenal pasti pengaruh kecerdasan emosi personaliti guru besar terhadap prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Soalan kajian, adakah terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi dan personaliti guru besar terhadap prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah? Hipotesis kajian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi dan personaliti guru besar terhadap prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Kerangka konseptual kajian. Terdapat dua variabel tidak bersandar dan satu variabel bersandar. Kecerdasan emosi merupakan variabel tidak bersandar, iaitu mengandungi 4 kompetensi, iaitu kompetensi kesedaran kendiri, kompetensi pengurusan kendiri, kompetensi kesedaran sosial, dan kompetensi pengurusan perhubungan. Manakala personality memiliki 5 trait, iaitu trait keterbukaan, trait kehematan, trait ekstraversi, trait kesetujuan, dan trait kestabilan emosi. Manakala variabel tidak bersandar adalah prestasi kerja guru yang mengandungi 8 dimensi, iaitu dimensi inisiatif, dedikasi, perancangan, kerjasama,
kepimpinan, kepakaran, integriti dan pengurusan masa. Kerangka teoretikal kajian. Bagi kecerdasan emosi, kami menggunakan teori kecerdasan emosi Goleman 1995 dan ditambah baik 2001. Manakala personality pula menggunakan model trait 5 faktor 1997. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini, penyelidikan ini adalah penyelidikan secara kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan. Populasi kajian merupakan seluruh guru di negeri Sabah yang berjumlah seramai 25,156 orang berdasarkan data dari JPN pada tahun 2018. Teknik persampilan menggunakan rawak berstrata dan menggunakan teknik perkadaran dan rawak mudah. Sampel kajian dirujuk berdasarkan Kreci Morgan 1970 yang menetapkan populasi seramai 25,186 orang memadai 378 responden. Namun kami telah menghantar 500 borang soal selidik kepada seluruh responden di negeri Sabah yang telah terpilih. Namun borang yang dikembalikan berjumlah 461 dan yang setelah disemak hanya 419 sahaja yang boleh diproses lengkap dan sempurna. Soal selidik melibatkan 3 variabel yang mengandungi 58 item menggunakan skala Likert 5 mata. Semua instrumen telah disahkan menggunakan kesahan kandungan dan kesahan muka. Analisis data menggunakan IBM SPSS versi 22 untuk mengukur korelasi dan regresi berganda. Seterusnya, pembentangan ini akan disambung oleh sahabat saya Dr. Rosna alias Kamalan Iti Abdul Razak. Dipersilakan. Dapatan kajian. Tidak terdapat hubungan yang signifikan kecerdasan emosi guru besar dengan prestasi guru sekolah rendah di Sabah. Dapatan kajian. Keputusan ujian korelasi Pearson menunjukkan terdapatnya hubungan yang kuat antara kecerdasan emosi guru besar dengan prestasi kerja guru dengan nilai R 0.750. Didapati nilai signifikan 0.000 P kurang 0.05. Ini bermaksud hipotesis 1 adalah ditolak. Dapatan kajian lepas selari dengan Syafinas 2017, Azhari et al. 2016, Nurul Hudani et al. 2015, Izani Ibrahim 2014. Hipotesis 2, tidak terdapat hubungan yang signifikan personaliti guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Hasil dapatan kajian, keputusan ujian korelasi Pearson menunjukkan terdapatnya hubungan yang kuat antara personaliti guru besar dengan prestasi kerja guru dengan nilai R 0.751. Didapati nilai signifikan 0.000 P kurang 0.05. Ini bermaksud hipotesis 2 adalah ditolak. Dapatan kajian lepas selari dengan Abdul Said et al. 2017. Usman 2016 dan Adini 2014. Hipotesis 3, tidak terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi dan personaliti guru besar terhadap prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Hasil dapatan kajian keputusan ujian regresi berganda menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kombinasi kedua-dua variabel peramal iaitu kecerdasan emosi R sama dengan 714 dan personality R 743 guru besar terhadap prestasi kerja guru. Ini bermaksud hipotesis 3 ditolak. Hasil dapatan kajian lepas kecerdasan emosi peramal selari dengan Syafinas et al. 2017. Izani Ibrahim 2013, Siti Faizah dan Muhammad Zuri 2013, Masaong Abdul Kadim 2012.
personaliti merupakan peramal yang paling kuat terhadap prestasi kerja guru. Ianya selari dengan Abdul Said et al. 2017, Nurul Hudani et al. 2016 dan Adini 2014. Perbincangan hubungan kecerdasan emosi guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Perbincangan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dan positif antara kecerdasan emosi guru besar dengan prestasi kerja guru. Kekuatan korelasi pada tahap yang kuat. Kecerdasan emosi guru besar didapati mempengaruhi prestasi kerja guru. Didapati kompetensi pengurusan kendiri merupakan peramal utama kepada peningkatan prestasi kerja guru. Kesimpulan daripada kajian ini membuktikan bahawa kecerdasan emosi diakui sebagai salah satu faktor sumber manusia yang boleh mempengaruhi prestasi kerja. Hubungan personaliti guru besar dengan prestasi kerja guru sekolah rendah di Sabah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dan positif antara personaliti guru besar dengan prestasi kerja guru. Kekuatan korelasi pada tahap kuat. Personaliti guru besar didapati mempengaruhi prestasi kerja guru. Didapati tret kehematan merupakan peramal utama kepada penikmatan prestasi kerja guru, diikuti dengan tret kesetujuan, ekstraversi, keterbukaan dan kestabilan emosi. Kesimpulan daripada kajian ini mendapati bahawa personaliti diperakui sebagai salah satu faktor sumber manusia yang boleh mempengaruhi dan memberi kesan terhadap prestasi kerja. Pengaruh kecerdasan emosi personaliti guru besar terhadap prestasi kerja sekolah rendah di Sabah. Secara teori, kesemua pemboleh ubah bebas dalam kajian ini berpotensi untuk mempengaruhi prestasi kerja dalam pelbagai aspek penilaian. Hasil analisis menunjukkan kecerdasan emosi dan personaliti merupakan peramal yang signifikan kepada pemboleh ubah prestasi kerja. Berdasarkan maklum balas responden, kajian mendapati pemboleh ubah personaliti menyumbang pengaruh yang paling tinggi kepada prestasi kerja guru. Rumusan, dapatan kajian membuktikan guru besar yang mengenal pasti dan mengurus emosi dengan baik akan memberi kesan terhadap prestasi kerja guru. Personaliti pemimpin didapati mampu menyumbang kepada keberkesanan gaya kepimpinan dan memberi impak terhadap pencapaian prestasi kerja dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang kita pada hari ini iaitu Dr. Rosdah Herawati Hamid dari SK Lahadatu 3, Lahadatu dan Dr. Rosna alias Kamalam Abdul Razak daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Oleh itu, kita memberi ruang seandainya ada doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan ingin memberikan soalan kepada pembentang kita pada hari ini. Dipersilakanlah. Boleh juga melalui ruangan chat ni. Okay, Alhamdulillah hari ini kita ada satu soalan dah. Soalan iaitu, Assalamualaikum, boleh dijelaskan secara terperinci bagaimana teknik persampelan rawak berstrata yang digunakan dalam kajian ini. Kita di sini kita ada Dr. Rosdah. Dr. Rosdah. Dr. Rosna Kamalam ada? Saya akan jawab soalan itu. Okay. Sebentar ya, saya rujuk dulu sekejap. Baik.
persempelan rawak berstrata yang digunakan dalam kajian ini ya. Rawak berstrata ini adalah kita perlu menentukan perkadaran terlebih dahulu sebab saya menggunakan perkadaran sampel CUA pada tahun 2006. Lepas itu kita akan bahagikan macam mana pengiraan yang kita buat ialah kita perlu jumlah sebenar responden itu iaitu 25,800 tadi, dan kita bahagikan dengan jumlah guru sekolah rendah mengikut daerah. Okay, kita bahagikan dan kita akan dapat jumlah jumlah itu kita akan perolehi melalui pembahagian tadi. Contohnya jumlah di daerah Keningau seramai 1,687 orang. Kita akan darab dengan sampel sebenar iaitu 378 orang yang sepatutnya kita kaji dibahagi dengan 25,864 keseluruhan sampel itu ya, dan kita akan dapat sampel bagi setiap daerah adalah 25 orang untuk Keningau, dan begitulah saya dapatkan menggunakan sampel strata ini daripada daerah-daerah lain yang saya cantumkan dan akan mendapat jumlah sebenarnya untuk persempelan rawak berstrata ini. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rosda atas jawapan dia. Terima kasih juga kepada penyoal kita itu Tuan Ahmadi. Saya rasa Tuan Ahmadi, Dr. Ahmadi jelas dengan jawapan daripada Dr. Rosda ya. Okay, kita ada 1 minit lagi. Kalau tiada, kita seterusnya kepada pembentang kita yang terakhir. Ya. Okey, seterusnya kita menjemput pembentang kita yang terakhir iaitu Puan Dinda Ayu Lestari dan Puan Jasila Ayudia. Ini wakil kita daripada negara seberang, iaitu yang akan membawa tajuk menganalisis bahasa agama dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia. Kedua-dua pembentang kita pada hari ini merupakan wakil daripada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Dharma Wangsa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasila Aidia dan rekan saya Dinda Ayu Lestari. Saya berasal dari Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya mahasiswa semester 1, negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara. Beradanya saya di sini, saya ingin membawakan judul kertas kajian penuh saya, yaitu yang berjudul tentang menganalisis bahasa agama multikulturalisme masyarakat Indonesia. Baiklah, saya ingin mempersingkat waktu. Saya akan membacakan isi dari kertas kajian penuh saya, yaitu yang berisi tentang yang dimulai dari abstrak, yaitu bahasa kepercayaan mencakup dalam multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang relatif paling anyar dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu sosial, sehingga konsep multikultural sangat penting untuk dikenalkan dan masuk dalam ranah pendidikan, terutama pendidikan dasar Islam. Sebagaimana nilai-nilai multikultural sebaiknya diajarkan sedari dini untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perbedaan dan kesetaraan keadilan dalam perspektif sosiologi. Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diajukan dalam perilaku sosial tertentu. Selanjutnya, ada di pendahuluan. Pembelajaran ini bertujuan menganalisis bahasa agama di media sosial yang dikonstruksi oleh akun Islam populer. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis tekstis media,
Analisis media backsheet dilakukan dengan metode analisis framing model William A. Bahasa agama juga mencakup multikulturalisme bagi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu menjadi penting pengembangan pendidikan multikultural. Sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya, dan agama yang memberikan penghargaan terhadap keragaman. Multikulturalisme juga merupakan berbagai kultur yang berbeda bisa eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu dan lainnya. Keragaman Indonesia tidak saja lingkungan dari banyaknya pulau yang dipersatukan di wilayah satu kekuasaan negara. Selanjutnya yaitu ada di teori. Bahasa agama pada populer ialah sosial Islam, populer baik pada kanal YouTube, fanpage, Facebook maupun Instagram, dikonstruksi dengan menunjuk pada sumber normativitas ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Bahasa agama pada media sosial dipandang sebagai sebuah perangkat material dalam sistem kebudayaan yang dimanifestasikan dalam ruang siber. Perangkat material ini terdiri dari seperangkat simbol bahasa yang bersifat verbal dan non-verbal. Seperangkat simbol ini pula mempresentasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam sudut pandang praktik keagamaan. Bahasa agama dikemas dalam media sosial dengan menseleksi isu, gagasan, dan narasi tertentunya pada gilirannya tergantung pada siap memproduksinya. Selanjutnya yaitu ada di metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif, yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data yang ada pengumpulan data, yaitu teknik tekstual dan dokumentasi terhadap teks-teks bahasa agama dalam Al-Quran. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif interpretif, dengan tahapan penelitian meliputi 3 tahap, yaitu penyajian data, identifikasi data, dan pembahasan hasil analisis data, beserta temuan analisis bahasa agama dalam Islam. Sebagaimana telah diungkapkan sekilas pada bagian pendahuluan di atas, ialah bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian pustaka atau library research, dengan mengkaji beberapa literatur, khususnya literatur yang berkaitan dengan pandangan Komarudin Hidayat tentang konsep bahasa agama dan hermeneutika informasi yang didapat kemudian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Bahasa agama pada media sosial dipandang sebagai sebuah perangkat material dalam sistem kebudayaan yang dimanifestasikan dalam ruang siber. Perangkat material ini terdiri dari seperangkat simbol bahasa yang bersifat verbal dan non-verbal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini ialah dalam sebuah masyarakat, agama menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan, terutama dalam kehidupan spiritual. Walaupun tidak menutup kemungkinan kemudian hari agama menjadi tradisi yang bercampur dengan kebiasaan lama yang telah hidup dalam suatu masyarakat. Multikulturalisme juga berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, khususnya pendidikan. Pada titik inilah bahasa agama di media sosial menjadi sebuah imagologi keagamaan yang berada di wilayah ambiguitas, yakni antara wilayah sakral dan profan. Dengan begitu, media sosial menjadi ruang siber yang mampu menghubungkan keduanya secara terbuka, demokratif, dan danatif, sehingga diharapkan mampu memberikan implikasi dalam praktik keagamaan dalam ruang virtual dan menampilkan cerita Islam secara positif. Kesimpulannya dari isi kertas kajian penuh saya yaitu bahasa agama juga mencakup dalam multikulturalisme bagi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu adil, makmur, dan sejahtera. Pada titik inilah bahasa agama di media sosial menjadi sebuah imagologi keagamaan yang berada di wilayah, yakni wilayah sakral dan profan. Dengan begitu, media sosial menjadi ruang siber yang mampu menghubungkan keduanya secara terbuka, demokratif, dan danatif, sehingga diharapkan mampu memberikan implikasi dalam praktik keagamaan dalam ruang virtual dan menampilkan cita secara positif. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Tuan dan Puan
Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kayak mana cara ngapainya? Kayak mana nih? Kalau dia kayak gini weh. Stop recording. Dia nggak tahu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembentang. Sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Kita akan memberikan masa selama 4 minit untuk sesi soal jawab. Okay, memandangkan tidak ada soalan daripada peserta-peserta, maka dengan ini berakhirlah pembentangan sesi seminar penyelidikan peringkat kebangsaan 2022, dan insyaAllah kita akan bertemu semula pada jam 2 petang untuk majlis penutupan. Dan akhir sekali, segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya akhiri seminar kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apapun tahniah semua.